malam ni dia memang ada gangguan. Kalau Tapi yang gangguan tu dah lah. Kalau Ustaz keluar masuk balik. Sebab benda ni dia online lagi. Okay. Alright. Senyum sikit Ustaz, senyum sikit tak? Kita selfie sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Amma ba'du, yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bersiaran di audio kuliah dan juga di FB live saya. Kalau saya pandang depan ni je, artinya kamera saya ni kat depan ni lah. Di sebelah kanan saya ni FB saya lah. InsyaAllah kita dalam satu tajuk yang telah pun saya war-warkan mulai petang tadi, iaitu dosa yang dilupakan. So kita ni sebagai umat manusia, sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim dan juga sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa perlu kita lihat? Dan kita ni bukan sekadar duduk di dunia ni saja, tapi akan ada di akhirat nanti. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yauma yab'asuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, pada hari itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala keseluruhan kita ini. Lalu diberitakannya kepada mereka yang apa yang telah mereka kerjakan. Diceritakan kepada kita apa yang telah kita kerjakan ketika di dunia dulu. Allah mengumpulkan, iaitu mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya. Allah mencatat semua amal perbuatan kita ni sedangkan kita telah pun melupakannya, dan Allah Maha menyaksi segala sesuatu. Itu mukadimah pada malam ini, tajuk yang akan saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu berkenaan dengan dosa yang dilupakan. Kita ni memanglah buat dosa, banyak dosa kita kan, tapi kita lupa. Mari kita ingat, kita mengingat apa sahaja yang telah kita kerjakan seminggu yang lalu. Apa yang telah kita kerjakan, ingatkah kita balik? Masih ingatkah lagi kita apa seminggu lepas yang kita lakukan? Saya kata minggu lepas, semalam yang telah kita lakukan. Kalau semalam tu pun mungkin dah jauh dah tinggal pada kita. Tadi yang telah kita kerjakan. Macam saya hari ni sebagai contoh. Saya pergi ke, hari ni saya masih ingat. Kan? Saya pergi ke kandang lembu. Saya berjalan cari tempat untuk nak buat kandang lembu ni. Begitu juga semalam cari lagi. Dah pergi dah tempat tu 2 kali dah, tapi masih pergi lagi. Kenapa kita kena ingat? Sebab ada benda yang kita kena fahamkan di sini. Bila kita ingat balik dosa-dosa yang lalu atau apa juga pekerjaan yang lalu, ibrah dan pengajarannya pada hari ini, kita mungkin menjadi insan yang lebih baik daripada semalam, kemarin, tahun lepas. Itu yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Okay? Apa yang kita ucapkan, apa yang telah kita dengar, dan barangkali imajinasi kotor yang menghiasi otak kita,
jika kita mampu mengingatkannya, berapa proses kebaikan dan juga keburukan dari keseluruhan amal kita seminggu yang lalu. Apa yang telah kita lakukan? Jangan kata setahun lepas, tapi seminggu yang lalu, apa yang telah kita kerjakan. Kemudian mari kita sama-sama ingati perkara tersebut. Selepas seminggu kita ingatkan yang sebulan pula. Lepas tu kita ingatkan yang setahun juga. Kalau kita mampu mengingatinya, maka kita ini masih mendorong diri kita ini untuk mengingatkan perkara-perkara yang lalu, yang telah kita tinggalkan, tapi kita lakukan untuk kebaikan di masa hadapan. Okey. Contoh saya sebut tadilah, apa yang telah kita lakukan. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti pada hari akhirat nanti, kita semua ni kan yang hidup ni di dunia yang fana ini, kita telah banyak melupakan keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan. Padahalnya semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab itulah dosa yang kita lupakan. Saya teringat dan saya baca dalam apa yang disebut oleh Al-Alamah Habib Ahmad bin Zaini bin Alawi bin Ahmad Al-Habsyi dalam kitab dia Fiqh Praktis sekitar ibadat yang kita lakukan. Apa dia maksiat-maksiat yang kita boleh tengok dan kita fahamkan sebelum kita pergi lebih jauh. Bagaimana kita melupakan perkara-perkara ini yang menyebabkan berlakunya maksiat dalam kehidupan kita itu. Kebaikan ni kita ingat, tapi maksiat itu kita lupa. Dan bagaimana pula kita nak menghapuskan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan dulu, so kita nak hapuskan dia bagaimana dalam kehidupan kita ni. Lebihlah pada malam ini apa yang ingin saya sampaikan lebih kepada memotivasikan diri kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin yang akan meningkatkan diri kita kepada tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ada kehidupan selepas daripada dunia ini yang fana ini, kita ada kehidupan yang kedua, iaitu kehidupan alam akhirat kita yang akan kekal abadi untuk selama-lamanya. Sebagai contoh, hari ni di taman saya ni kan, taman saya ni ada seorang sahabat ni, tadi dalam grup WhatsApp disebut, dia kata kawan ni pensan. Kawan ni pensan. Tiba-tiba dapat berita yang kedua, daripada pensan tadi tu udah meninggalkan dunia ini. Allahu Akbar. Bayangkan, orang sebut hantar WhatsApp yang pertama dia pensan, dan hantar WhatsApp yang kedua pula dia telah pun meninggalkan dunia ini. Tengok bagaimana keadaan kehidupan kita. Sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama sekali yang kita perlu tengok, yang disebut oleh Habib Ahmad bin Zain ini, iaitu maksiat-maksiat yang pertama sekali ialah maksiat perut. Di antaranya ialah yang kita tengok pada hari ini, ada segelintir daripada kita ini masih tidak faham konsep ribawiyah yang berlaku, makan riba sebagai contoh. Meminum segala minuman, sesuatu yang memabukkan, itu dalam buku ditulis itu. Itu mungkin kita tak ambil lah. Bab riba mungkin kita tak ambil. Kita ambil riba, kita dah ada orang Islam ni, alhamdulillah di Malaysia ni khususnya, dah memang terus menerus jarang yang ambil kredit. Tapi dengan cara Islamik itulah yang mementeraskan kehidupan kita. Satu yang kebaikan yang kita ada di Malaysia ni. Yang keduanya, kita mungkin tak ambil minuman keras, kan? Kita tak minum benda yang memabukkan. Tapi di sana peruntukan, kan, ada 10 perkara, 10 kategori dalam bab ini. Kadang-kadang kita tengok orang komen kan, kenapa kilang arak tak tutup dan sebagainya. Okay. So di situ juga kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji umat Islam di Malaysia khususnya, sebagai pemerintah, rakyatnya, bagaimana yang Allah Ta'ala letakkan untuk ujian kepada kita. Kemudian memakan harta anak yatim, tanpa kita sedari, kita telah pun memakan harta anak yatim. Hak-hak orang lain kita ambil sebagai contoh. Kita makan hak-hak orang lain. Itu berarti kita telah pun melakukan maksiat pada perut kita. Perut kita. Satu. Kemudian mungkin juga
perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab apa? Berlakunya rasuah sebagai contoh. Berlakunya penyalahgunaan kuasa sebagai contoh. Hari ini kita terbit dengan perkataan kartel daging lah, makanan yang tidak halal bagi kita, apa semua kita takut, kita bimbang. Sampai ada orang yang tanya saya kan, yang call. Macam mana Ustaz kita dah makan, kalau kita dah termakan ni macam mana? Apa perlu kita buat? Siapa yang perlu kita bersalahkan? Dalam isu ini, sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita kena faham bahawa kita ni sebagai umat manusia, dah mungkin orang yang mengambil kesempatan itulah yang bersalah. Itu yang kita kena sebutkan di situ. Kalau benar dia mengambil rasuah dan sebagainya, maka dialah yang bersalah. Kita yang tak tahu ni, lepas tu baru tahu, kita sebagai hamba Allah perlulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu buat saya kata, jangan kita lupa apa yang mungkin kita lakukan, tapi disebabkan oleh orang lain, so kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Kemudian yang kedua, maksiat mulut atau lisan. Mulut ataupun lidah kita. Maksiat. Kan, kita bercakap, kita mengumpat, kita mengkeji, kita menghina dan sebagainya. Itu dalam yang maksiat yang kedua. Dia tulis oleh Syekh Habib Ahmad bin Zaid ini. Dalam kitab dia yang saya sebut tadi kan. Berkenaan dengan apa yang kita lakukan tentang maksiat ini. Mungkin mulut kita kan, bercakap yang menyakitkan hati orang. Mungkin orang, kita ingat percakapan kita itu biasa je, tak menyakitkan hati orang, tapi rupa-rupanya dia memang menyakitkan hati orang yang mendengarnya. Itu sebab lidah ini kena jaga. Rasulullah mengingatkan kita bahaya lidah, bahaya mulut kita ni, bahaya lisan kita ni. Sebab itulah bila saya sebut dalam bab ini, saya selalu dalam tazkirah pun saya sebut, bila kita ambil wudu, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulut kita ini, hidung kita ini, mata kita ini, kan? Dan bila kita basuh kepala kita, kita ingat otak yang memikirkan apa juga perkara-perkara yang boleh mendatangkan maksiat bagi diri kita tanpa kita sedari. Sebab itulah adab dan akhlak tasawuf itu perlu ada pada kita, kan? Sebagai seorang Muslim. Akhirnya jauh dah kita daripada adab, daripada berakhlak dan sebagainya. Itulah yang mengundangkan dosa yang kita tidak sedari, tapi di akhirat besok Allah timbal balik dosa yang kita lakukan. Sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa yang kedua. Maksiat anggota tubuh yang berlaku pada kita ini. Dan yang ketiganya maksiat mata. Maksiat mata, melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak ada apa buat. Nak keluar rumah tak boleh. Dia kata orang Perak, nak keluar rumah pun tak boleh. So duduk dalam rumah, pegang handphone, tengok TV, dah puas tengok TV berapa kali. Sekarang ni yang orang suka tengok ialah handphone, kan? Sekejap FB, sekejap Telegram, sekejap Instagram, sekejap pergi jelajah sana, pergi jelajah dalam rumah je, kan? Dia duduk dalam rumah dia je, tapi dia menjelajah semua tempat dia jelajah, dia buka, tolak apa semua, kan? Mungkin mata kita ni melihat benda-benda yang tak bagus. Itu urusan kita. Allah mengetahuinya. Manusia mungkin tak tahu sebab handphone itu ada pada tangan kita, tidak ada pada orang lain. Tapi mata kita melihat sesuatu keburukan, sesuatu kemaksiatan yang berlaku. Itu kena jaga. Tengok aurat orang, kan? Na'udzubillah lah. Kita minta, kalau kita dah melihat, so kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertaubat. Okey. Yang keempatnya, maksiat telinga. Maksiat telinga. Kan kita earphone ni dalam telinga kita ni. Okey. Dengar lagu. Lagu pula, lagu macam mana? Lagu yang betul, lagu yang orang kata apa? Yang melupakan kita. Bukan tak boleh kita nak berhibur. Boleh, Islam tak melarang kita berhibur. Tapi jangan sampai melekakan kita dan melupakan kita tentang dosa-dosa yang berlaku, dosa telinga. Masa kita ambil wuduk, kan? Kita minta, ya Allah, telinga aku ni mungkin mendengar perkara yang diumpat oleh orang. Mungkin telinga aku ni mendengar apa yang ada. So kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab pengampunan tadilah Allah mengampunkan dosa kita. Jangan kita lupa. Sebab kita ada hari yang kedua. Ada hari kedua. Bukan hari maksud saya ni, hari kedua tu bukan hari ni.
pada hari kiamat besok, kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah ingatkan kita dalam Al-Quran ni, Allah mengingatkan kita seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Allah jelaskan dan diletakkan kitab di hadapan kita pada hari kiamat besok. Sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, letakkan kitab di hadapan kita, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan, bimbang kita. Kita tengok orang yang bersalah ini takut, kita yang bersalah ini takut. Sidang penonton yang rahmati sekalian, terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celakalah kami. Kita ketika itu, orang yang berdosa ni, orang yang melakukan maksiat ini, orang yang melupakan dosa dia di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti dia kata apa? Aduhai celakanya kami. Kitab apakah yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar? Tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Ia mencatat, melainkan ada catatan-catatan yang kecil. Kalau kita tulis, kan kalau kita kira lah, sebagai contoh lah, orang Melayu ni kalau kira kan, dia kira, yang kecil ujung-ujung tu dia tak nak kira. Sekupang ke, 15 sen ke, 10 sen ke, dia tak nak kira. Tak apa, dia tolak je lah, dia kata. Tapi dalam kiraan Allah Subhanahu Wa Taala tetap dikira. Sebab tu kita tak boleh lari. Minitnya, saatnya, berapa diambil, apa semua dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kata tadi, yang besar pun dikira, yang kecil pun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang rahmati sekalian. Dan kan, mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Telinga, mulut, kan, apa yang kita sebutkan tadi tu ada tertulis. Perut, tertulis, makan apa hari ni, kan, hari ni makan apa, hari ni makan nasi impit dengan kuah kacang sebagai contoh lah, kan. Kita makan, sedap, tercatat pada hari itu. Di mana kamu ambil makanan tadi? Halalkah dia kamu ambil tadi? Itu sebagai contoh makanan. Okay. Maksiat tadi, mata tadi, kan. Maksiat telinga tadi. Yang kelimanya, maksiat tangan. Ini bahaya. Kan, sidang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ada telinga, dengan ada mulut, dengan ada mata, ada pula tangan. Okey. Type depan komputer sebagai contoh. Baca depan kita punya handphone. Apa? Hari ni cerita apa hari ni? Jadi kelang kabut kita hari ni kan. Baca. Ini best ni baca ni. Sebagai contoh lah. Kena kerja awak ni. Kita pun type prap. Benda tu, saya dah sebut hari tu. Adakah dia benda fitnah? Adakah kita ni orang yang tabayun? Atau kita ni memang kaki tibayun? Kaki tibai je kita ni. Kan? Kata dalam bahasa Melayu lah. Itu disebut. Ini kita kena jawab ni. Jawab apa? Kita kutuk orang tu, kita hina orang ni. Besok di akhirat pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, otak yang Allah bagi, tangan yang type. Kan, mulut tak bercakap dah. Tapi type. Benda-benda yang maksiat. Tanpa kita sedari. Kan, terjebak tak kita dengan fitnah-fitnah akhir zaman ni. Kan, pandemik ini sebagai contoh lah. Hari-hari kita tengok. Hari-hari kita berbalah. Tak ada bagi idea pun. Tak ada bagi idea. Kita berbalah sesama kita. Di peringkat pemimpin, cara pemimpinnya. Di peringkat kita, rakyat ini, cara kita menjawab. Kononnya seolah-olah kita ni juga pakar dalam bidang tersebut. Rupanya kita ni mencatat. Esok di akhirat besok dihitung amalan kita. Kenapa kita tidak
taubat sebab kita terlupa ketika itu. Kita tengok kita Allahu Akbar. Kenapa kecil besar ada semua dicatat ni? Itu yang ada pada kita sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baca ke tak baca? Doa kan kita baca surah tu. Malam Jumaat kita baca. Pada hari ketika itu mulut dimateri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan akan bercakap. Kaki akan bercakap. Telinga akan bercakap. Mata akan bercakap. Akulah yang mandangnya dan tangan aku ni lah yang menaiknya. Nampak tak? Akan jawab di hadapan Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Oleh itu, sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti program pada malam ini yang saya sebutkan dosa yang dilupakan itu, kita kena ingat bahawa kita akan dihisap di hadapan Allah satu hari nanti. Kita semua akan mati, dibawa di pengadilan pada ketika itu. Betul. Tak ada yang salah. Hari ni kalau kita sebagai hakim, sebagai contoh, kita menjatuhkan hukuman tanpa kita periksa. Sedangkan kita berfikir itu benda tu salah pada pandangan kita. Tak pandang kepada Islam. Tapi kita terus apa yang kita buat. Tak semayang pun ajak 2 rakaat. Tak semayang pun masa nak jatuhkan hukum ajak 2 rakaat. Sebelum kita nak masuk ke kamar kehakiman, tak buat. Kita tuduh orang tu. Kita bela orang yang kadang-kadang orang tu betul. Tapi kita berada di pihak pembelaan itu salah. Pada hari kiamat besok, tunggu jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan. Itu. Kita kena berhati-hati. Sebagai pengawal kuasa, sebagai contoh, kita juga kena berhati-hati. Sebab apa yang kita lakukan ketika itu, sama ada baik kita sebagai pengarah, kita sebagai orang yang memantau, yang ada jawatan dan sebagainya, maka pada hari kiamat besok pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita buat. Saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang saya dakwahkan, dengan ilmu yang saya ada ini. Sebagai contoh, adakah kita lupa atau tidak? Sebab itulah kita sentiasa buat feedback balik. Kan, catat balik. Tengok balik apa yang dah kita sebutkan. Kadang-kadang kita takut. Kenapa kadang-kadang kita tersangkut dalam perkataan? Kan? Apa yang kita sebut, kadang-kadang tersangkut dan sebagainya. Kerana kita bimbang apa yang kita sebut itu, tapi kita tak melakukannya. Lima taqulu nama la taf'alu. Kita cakap, tapi kita tak buat. Itu bahaya. Dan inilah yang perlu kita ingatkan bersama. Okay, yang keenamnya, iaitu maksiat kaki. Maksiat kaki. Kita tak ada ke mana sekarang ni. Sebagai contoh, waktu PKP ni, nak keluar ke mana kita? Tak boleh pun nak keluar. Jauh tak ada. Melainkan kita ada keperluan, ada kerja kita. Kita buatlah. Macam saya keluar tadi, saya ada kerja saya. Saya fikirkan untuk maslahah umat Islam pada hari ini. Maslahah untuk umat Islam. Macam mana mereka nak buat korban sebagai contoh. Kita terhad di masjid, terhad di pusat penyembelihan. So bagaimana kita nak letakkan, kita nak buka sedikit kemudahan. Mungkin Allah memberikan kemudahan dengan ilmu yang kita ada, dengan apa benda yang kita ada ni, Allah akan hadirkan pada kita, so kita jalankan. InsyaAllah Allah tambahkan keberkatan kepada kita dan orang lain juga menikmati. Sebab tu hidup di dunia ini, kita kena ingat, kita saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Bukan kerja kita duduk diam tak. Kan, kaki kita ni, kita pergi tempat yang baik sebagai contoh. Bukan tempat maksiat. Kan. Mungkin dulu kita ada pergi tempat maksiat. Mungkin sebelum berlakunya COVID ni.
Ke mana kita pergi? Kan, ke arah ke mana kita pergi? Bila Allah menguji kita dengan pandemik ini, kan, ini nanti pada insya-Allah hari Jumaat ni saya juga ada bersama dengan guru-guru dakwah Teluk Intan, daerah Teluk Intan. Dia orang minta saya bersama dengan dia orang untuk menceritakan tentang pandemik ini. Kita hari ni kan. Sebelum pandemik ini kita bebas. Tadi pun saya sebut dengan sahabat saya tadi. Dengan seorang sahabat saya kata sebelum ni kita bebas, seronok. Tapi kita lupa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan oleh Allah tu pada kita. Sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Azkar, tuan-tuan, dia menyebut bila sampainya waktu maghrib itu, doa yang kita bacakan, hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Itu doa dia kata. Seeloknya kita baca permulaan doa kita tu. Lepas itu baru kita ucapkan alhamdulillahil alamin, dan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi nabillahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu yang boleh susunan yang disebut pada waktu maghrib untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bersyukurlah, kita bersyukur tadi nikmat yang Allah Taala bagi pada kita hari ini. So kita masih bersyukur. Sebenarnya kita sebagai umat Islam, khususnya duduk di Malaysia ni, kan. Saya teringat pagi tadi saya dengar ceramah Ustaz Somad. Sedap ayat dia, tuan-tuan. Dia kata apa? Hebatnya netizen ini, kan, menulis, dia kata, ataupun mengomen, kejamnya netizen ini lebih kejam daripada ibu tiri, dia kata. Kalau dulu kita masa kecil-kecil dulu dengar kalau orang kata bapak kita, katalah mak kita meninggal, dia kahwin. Orang cerita masa ibu tiri ni macam mana kan. Ibu tiri ni kejam lah, apalah, pukul lah, apa macam-macam. Tapi dia kata yang ada hari ni, netizen hari ni lagi kejam katanya. Bila menulis tu kan lagi kejam. Betul lah. Kita di Malaysia hantar ke Palestin, Israel kita hentam, Israel pun koyak. Itu perkataan dia guna kan. Nampak? Ini kata tadi. Maksud saya ni, kita kena ingat semua tu, apa yang kita lakukan. Tadi dah sampai kepada tahap yang ke-6 itu kaki kita. Yang ke-7-nya maksiat, iaitu kemaluan kita. Mungkin kita melakukan maksiat. Mungkin tak masuk, tak apalah. Tapi mungkin maksiat berlaku dengan kemaluan kita. Wallah ta'ala, ada orang yang berzina, kan? Sebab tu zina tu bukan sekadar zina itu disebut perzinaan dengan perempuan saja, kan? Yang berlawanan jenis dengan kita. Tapi mungkin zina mata, kan? Terbit ke kemaluan kita. Sebab itulah orang tanya, contohnya Buya Yahya, kan, orang tanya isu dia bersetubuh dengan isteri dia, kemudian dia membayangkan orang lain. Apa hukumnya? Kata Buya, dia tidak perlu dihad, tak dikenakan had, tapi dia diminta supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksiat yang dibuat tadi. Walaupun isteri dia tak tahu, dia kata, tapi dia tahu. Sama saya sebut tadi. Kita tak tahu, kan? Kita tahu, tapi orang lain tak tahu. Sebab itulah, dosa itulah yang perlu kita minta kepada Allah Ta'ala keampunannya, tuan-tuan. Kan? Kita mungkin dah lupa, tapi Allah tak pernah lupa. Kan? Ada satu cerita yang saya baca ni, kan, tentang dosa ni. Kan? Satu orang perempuan tua ni, ditanya oleh imam masjid. Kan? Dia kata, kamu ni nampak ke dosa-dosa yang kamu lakukan ni, apa semua ni? Dia kata, ya, aku nampak, wahai imam. Dosa kamu pun aku nampak, dia kata. Terkejut Pak Imam ni. Kan? Berlalulah, dia sebut dalam cerita ni, berlalulah setahun. Kemudian imam tu jumpa balik orang tua tadi. Imam ni tanya dekat dia, masihkah kamu ingat apa yang telah aku ceritakan kepada kamu satu ketika dulu? Ya, masih ingat. Imam pernah bertanya ke aku tentang dosa. Dia kata, dan aku mengingati dosa imam yang pernah lakukan. Kenapa kamu ingat? Kata imam tu. Kerana di akhirat besok,
Dia kata kita pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu jawapannya. Imam tu pun bila dia baru dia datang pemahaman dia, oh di akhirat besok kita ada satu lagi akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ceritanya dosa yang kita lakukan. Mungkin kita orang tak tahu dosa kita. Saya kata tadi dosa yang tersembunyi kita lakukan, orang tak tahu. Tapi Allah tahu. Kan? Sebab tu tadi. Mungkin kita bersama dengan isteri kita, kemaluan tadi kan yang disebut, kita bersama dengan isteri tapi kita membayangkan orang lain. Itulah kata ulama. Dipesankan kepada kita supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Dan yang ke-8 yang terakhir ni kata Habib Ahmad bin Zaid, dia kata dosa yang ke-8 ni dosa badan. Ni badan ni, dosa badan, dosa. Ada orang tanya kita tapi tak cakap. Kan? Kita angkat bau, tangan kita buat macam tu. Ada sebagainya lah, mata, kan? Telinga, mulut, kita kecibih orang. Kata orang Perak, kita kecibih orang. Kita hina orang. Itu dosa badan. Seluruh anggota lah, seluruh tubuh kita ni. Kita tak tahu. Maksudnya, ini dosa-dosa yang perlu kita perjelaskan. Kan? Ada yang kata 7, ada yang kata 8. Kan? Ada yang membahagikan tangan, kaki, mulut. Ada juga ulama yang bahaskan demikian. Tapi kita ni kena ingat apa dosa yang telah kita lakukan. Itu kata Habib Zain. Kan? Habib. Maksudnya saya dah terangkan kat tuan-tuan ni. Ini 8 anggota yang perlu kita jaga. Tambah-tambah kita di zaman fitnah ni. Kan? Kita kena ingat. Maksud lupa itu iaitu kita bila kita terlupa, kita kena ingat balik diri kita. Apa yang telah kita lakukan. Itu penting. Sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Allah berfirman lagi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah bagi peringatan. Kita jangan jadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah kata apa? Fa'ansahum anfusahum. Nasullaha. Allah melupakan. Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Kita kena ingat, sedang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Solat, kan, mungkin kita di sini semayang tapi tak awal waktu, tak tepat waktu. Sekarang ni dikumandangkan as-salatu fi buyutikum, semayanglah kamu di rumah kamu. Diingatkan boleh oleh Bilal pula. Sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Azan tadi telah menandakan masuknya waktu solat bagi kita semua, dan dirikanlah solat di rumah anda, kata Bilal tadi tu, kata Bilal tadi, dan juga solatlah berjemaah dengan anak isteri kita. Sejauh mana dah kita lakukan perkara ini? Jangan lupa sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rakan-rakan audio kuliah, rakan-rakan FB saya, kan? Kita kena ingat. Jangan lupa sidang penonton. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sampai Allah melupakan kita pula. Dan kita pula termasuk daripada golongan orang-orang yang fasik. Akibat apa? Itulah hukuman yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita telah melupakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu menjadikan lupa diri kita. Artinya apa? Hamba tersebut menjadi lalai, meninggalkan kewajipan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kehancuran. Bahkan dia telah pun merendahkan diri dia sendiri. Itulah kita. Bila kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah letakkan lupa itu mendatangkan kita ni lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai
orang hari ini yang lupa diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ini saya fikir kan, bila ditanya Ustaz apa tajuk yang semalam, kan, apa Ustaz nak bagi tajuknya, so saya fikirkan tajuk apa sesuai. Saya menung-menungkan, saya rasa saya yakin dengan tajuk yang ini dan mudah untuk saya bahaskan untuk diri saya dan sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebenarnya untuk kita, untuk diri kita yang kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Dan yang keduanya, jangan kita lupa pada satu hari besok kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dibentangkan oleh Allah semua apa yang telah kita lakukan. Nampak tak? Semua akan dibentang oleh Allah Ta'ala. So kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Setakat ini, kan, setakat malam ini, kan, kita masih diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kabul kat kawan saya tadi, masa Allah bagi kita kesenangan sedikit, kita ingat tak apa yang Allah bagi kita kesenangan? Tapi bila kita sekarang ini Allah uji dengan sedikit kesempitan, kita fikir yang sempit. Tadi petang tadilah tuan-tuan, ini cerita saya sikit petang tadi. Saya jumpa kawan ni untuk buat rawatan, tapi saya taklah saya pergi rumah orang yang saya nak rawat tu. Saya bacakan ruqyah kan air dia. Kemudian saya minta daun nangka. Kata saya tanya isteri dia kata orang ni kena santau. Kena santau. So saya kata saya minta daun nangka lah 21 helai dan saya ruqyahkan semua sekali. Alhamdulillah dah saya buat. Lepas tu saya duduk dengan kawan saya ni. Dia sembang sikit lah dalam saya kan. Dia kata Ustaz, dia kata macam mana korban tahun. Saya kata Alhamdulillah, insya-Allah kalau ada izin daripada Allah SWT, kita usahakan, teruskan juga usaha kita ni. Macam mana dengan orang-orang yang merongok, kan, slow lah apa semua. Tuan-tuan, saya nak bagi faham, Allah sedang menguji kita setiap apa yang kita lakukan. Sebab dulu kita dulu masa kita zaman sebelum pandemik ini, ataupun dulu sebelum ni kita kuliah, ustaz-ustaz kita hanya bagi penerangan apa semua kan. Tapi lately sejak akhir-akhir ni, kita diperingatkan kembali. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu merupakan doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat catat, malaikat bawa naik atas. Maka Allah tarik. Kan? Kita merungut. Kita merungut tentang vaksin sebagai contoh pandemik ni. Kan? Kita merungut tentang penyakit lembu. Kita merungut tentang ramai yang tak ikut SOP apa semua. Kita terlupa. Mungkin kadang-kadang perkataan yang kita ucapkan itu merupakan kalam doa. Ya? Kita lupa. Kita lupa itu kalam doa. Tapi kalau kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memerhatikan setiap apa yang diberi oleh Allah Ta'ala, setiap ujian itu, yang Allah Ta'ala kata, adakah kamu mengira mudah untuk kamu masuk syurga, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita lupa. Kan? Kita menambah dosa. Alladhi qalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adakan hidup dan mati ni untuk kita baiki amal-amal kita ni. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, nak masuk syurga itu bukan mudah. Kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pula kita ni nampak di situ. Kan? Baik dari sudut pandemiknya, baik dari sudut korban tadi saya sebut, baik daripada sudut kehidupan kita di muka bumi Allah Ta'ala ini, Allah sedang menguji kita. Tapi kita terlupa dengan ujian Allah SWT tu, maka kita dah menimbulkan satu perasaan pula dan dia boleh menyebabkan dosa kepada kita sendiri. Kita lupa. Sebab itulah dosa ini kita lupa. Kan? Sebab tu saya kata tadi,
Kita jangan terlupa dosa yang telah kita lakukan. Tu mungkin kita lupa semalam apa yang telah kita kerjakan, mungkin kita lupa minggu lepas apa yang telah kita sebut, mungkin kita lupa apa sebelum ini setahun lepas. Kan? Bila benda tu berlaku balik, baru kita teringat. Macam contohnya, baru je kita rasa kita dah pergi haji kan, kita macam contohnya 2 tahun lepas kita dibenarkan lagi pergi haji. Tahun lepas tak boleh pergi haji. Tahun ni pun kita tidak boleh pergi haji lagi. Allah sedang menguji kita. Sedang penonton rahmati Allah SWT. Kita hari tu saya ingat kita buat online, tabung haji jemput kita untuk mengadakan kursus asas haji ni. Di audio dia, tabung haji ni, untuk kita terangkan bab-bab haji ni balik, memperingatkan balik tentang bab-bab haji ni kepada orang yang nak pergi haji. Tahun ni mungkin terpilih dia, tahun lepas dia dah terpilih dah, tahun ni dia dah orang yang nak akan pergi tu, tahun lepas dah tertangguh, tahun ni terpilih pula. Memang dia terpilih dah. Tiba-tiba last masa sebelum kerajaan Arab Saudi mengumumkan hanya 60,000 saja yang boleh menunaikan ibadah haji, ya, dan negara luar tidak dibenarkan, kita dah semangat dah untuk nak pergi duk cerita pasal haji apa semua, seronok dah. Tiba Allah uji kita pula. Bila Allah uji kita tu, so sepatutnya kita bersabar dengan ujian Allah Ta'ala tadi, dan kita kembalikan kepada Allah, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beristighfar kita kepada Allah. Mungkin belum ada masa lagi, belum masa lagi dijemput oleh Allah Ta'ala. Tadi pun ada satu makcik tanya saya tadi, Ustaz, betul ke umur 70 ni tak boleh pergi Mekah dah? Wallahu ta'ala alam. Saya kata, Allah yang mengetahui. Tak ada jawapan yang boleh kita jawab. Dia kata, kalau ikutkan itu orang kabur. Maksudnya dia dengar cerita orang lah kan. Tapi Allah yang menentukan setiap perkara tadi. Saya kata, belum tahu lagi makcik. Berdoalah sentiasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah harapan saya? Tanya lagi tu. So kita jawab lah. Harapan itu insya-Allah ada. Kita kena lapik. Kan? Sebab, tuan-tuan, saya terlupa seorang syekh. Saya dengar ceramah dia. Selalu kita terlupa dengan perkataan ini. Dia kata, Masya Allah. Apa yang dikendaki oleh Allah SWT. Kita dapat satu nikmat. Kita lupa untuk mengucapkan kalimah tadi. Masya Allah. Apa yang dikendaki oleh Allah. Tak tahu itu nikmat kita yang diberi oleh Allah Ta'ala tanpa kita mengetahuinya. Tiba-tiba kita dapat satu nikmat tu yang tak disangka. Maka kita ucapkan. Dia kata kalimah ni jarang orang ucap. Subhanallah pun jarang orang ucap. Malah dah tertinggal pun dia kata. Subhanallah, satu keajaiban yang kita lihat. Tapi kita tak sebut pun Subhanallah. InsyaAllah selalu orang sebut, tuan-tuan. Tapi Masya Allah. Subhanallah. Tengok maksiat. Selalu tu tersilap sebut perkataan tu. Subhanallah, kita kata salah. Tengok maksiat. Tiba-tiba orang tu datang dengan tak bertudungnya, pakai baju ketat pun semua. Ingat lagi 2 tahun sudah, 2 tahun sudah, masa bagi daging korban, saya jaga bahagian daging tu, bagi daging tu, datanglah dia dengan payung dia, dengan baju ketat dia, dengan kain belah depannya. Tapi dia bukan orang Malaysia, dia orang luar, tak payah sebutlah negara mana apa semua, datang. Dia kata, saya nak daging korban. Dia kata, boleh, tak ada masalah. Dia kata kan, boleh bagi. Tapi saya kata, sebelum saya bagi ni, saya nak cakap sikit boleh? Kawan-kawan semua tengok je kan. Ahli tongkos masjid tengok, surau tengok je saya kan. Saya cakap ni, tak ada apa, saya kata, saya nak bagi tahu je. Saya kata, tak ada masalah, bukan saya marah pun. Dia kata kan, saya memang nak bagi dia. Saya tanya dia, yang pertama sekali, saya tanya dia, berapa orang ada kat rumah? Dia pun terkejut, selalu tadi Ustaz bagi je. Ini Ustaz tanya lah, berapa orang ada kat rumah? Kan? Dia kata, kami ada 8 orang di rumah. Okey, 8 orang, saya bagi 2 kilo daging. 2 bungkus lah, sekilo-sekilo saya bagi 2 bungkus.
Dia kata, Ustaz bagi 2 kilo Ustaz. Tak apalah, saya kata sekali-sekali. Saya kata bukan selalu pun dia datang kan. Saya kata kan. Saya pun tengok baru hari ni. Saya tengok. Kan. Tu saya kata okey. Nanti akak kalau datang ke masjid, akak akak datang ke masjid atau surau ni, atau mana-mana surau ke ataupun apa-apa kan nak pergi ke masjid surau pun, atau akak keluar ke apa semua, Ustaz nak nasihat satu je. Saya kata Ustaz nak nasihat. Saya Ustaz tahu. Saya kata kat dia. Ya Ustaz, dia cakap. Ustaz nasihat apa? Akak pakai sopan ya. Saya kata akak pakai sopan. Kan tutup rambut akak tu, kan yang kala-kala rambut akak tu akak tutup lah, saya kata. Okey. Kemudian pakai baju pun sopan. Jangan kain belah. Ni semua orang masjid ni, saya kata kan. Dia pun takut tengok akak. Saya kata gitu. Okay, dia kata, dia pun tunduk. Terima kasih Ustaz bagi ingatan kepada saya. Tuan-tuan. Saya kata, tak. Saya kata, saya cuma menyampaikan. Saya kata, Allah yang suruh sampaikan. Saya kata, ini kawasan rumah Allah. Saya kata, yang kita hidup pun kita pinjam. Saya kata kita hidup ni pun kita pinjam daripada Allah. Kita hidup atas muka bumi ni pun, bumi ni hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata, tak ada kita kata, ini haram ni. Tuan-tuan, langsung dia ambil daging korban, terus balik kawan kan. Dapat dia 2 kilo daging korban. Dan dalam konsep yang sama, kita berdakwah kepada orang tadi. Itu kita sebenarnya. InsyaAllah lah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini, mungkin ada yang orang kata apa, keperluan dia yang terdetik. Oh, aku nak cakap macam ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, sampaikan kepada kita malam ni. Itulah dosa-dosa yang jangan kita lupakan. Itu saya kata tadi. Kita mungkin ingat yang baik je. Tapi keburukan-keburukan yang telah kita lakukan, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampunkan dosa kita semua. Taubat kita dengan taubat nasuha, kan? Istighfar kita satu hari berapa ratus kali kita istighfar, berapa puluh kali kita istighfar kepada Allah Taala. Buat istighfar tu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ucapkan astaghfirullahalazim pun itu pendeknya, tapi kita nak panjangkan pun boleh. Kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca, zikirkan. Kita sembahyang sunat, kan, sujud yang terakhir itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau saya buat solat sunat taubat, solat sunat taubat yang terakhir itu, yang pernah saya sebutkan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah, ketika saya buat program kami ke masjid 1000 selawat di Pangkor sana, dan dalam siri-siri kuliah saya ajarkan macam mana sunat taubat ini, kerana cerita seorang kiai, seorang ulama daripada Indonesia yang menceritakan bahawa orang ini banyak dosa dia. Dia banyak dosa. Tapi bagaimana dia nak mengampunkan dosa ini, kata cerita kiai ni. Dia ada hutang, tak selesai hutang dia. Dia ada anak yang derhaka. Dia ada isteri yang tak taat. Bagaimana dia nak menyelesaikannya? Lalu dia menung-menungkan, diilhamkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat pada dia, supaya dia semayang taubat dan minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan bacalah doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pada sujud yang terakhir kita minta apa juga kesalahan-kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, rupa-rupanya ada hikmah di sebalik itu, tuan-tuan. Dosa, hutang dia tertunai, isteri dia jadi taat pada dia, anak dia juga taat pada dia. Ni kata yang Allah nak bagi. Allah bagi kita peluang di atas muka bumi ni. Allah uji kita dengan pandemik. Jangan kita kritik ulama. Jangan kita hina ulama. Mereka bukan berfikir seperti mana kita fikir. Kan? Mereka mengamalkan, bukan beramal seperti mana kita. Tak, jauh tuan-tuan. Itulah ulama. Dia fikir yang ke depan. Kita jangan menghina mereka. Apa ni? Kenapa masjid masih tak buka? Sepatutnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan kita kritik. Tapi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah,
Permudahkanlah kami rindu untuk berada di rumah-Mu, ya Allah. Maka benarkanlah kami untuk hadir balik ke rumah-Mu. Mungkin kami ada kesilapan, mungkin kami ada dosa. Betul, jangan kita hina tuanku. Kan? Hari tu ada orang bahas, ada ni doa yang fulan macam-macam, betul ke kita ni apa semua. Kan? Pihak JAKIM keluarkan. Dia tak urai, kita baca je. Dia tak urai. Ada orang yang membahaskan macam-macam lah. Pakar-pakar hadis ni dia bahas lah macam-macam. Tuan. Ada ni doa yang macam ni lah, macam ni. Tapi kita terlupa. Bila kita menyebutkan sesuatu perkara itu, kita terlupa pula. Macam saya tu saya sebut pagi tadi. Bila kita baru baca hadis tu, yang pendek-pendek baru kita hafal. Bukan sanad dan matan. Kita baru hafal matan. Sanadnya pun 2-3 orang yang kita tahu. Daripada sahabat ini kepada Rasulullah, ini hadisnya. Itu je kita tahu. Tak baca pun. Tapi ulama mengarang kitab. Saya pernah dengar, kalau tak silap saya lah, kata Ustaz Adi Hidayat, kitab hadis ni aja disyarahkan oleh para ulama ada 1,500 judul ada, dia kata. Ada 1,500 judul. Adakah kita dah baca semua? Saya silap. Yang mengarang, yang bercakap tu pun, dia pun tak pernah jumpa hadis tu. Dia google-nya aja hadis. Tu lah kata, dah kita nampak kita hebat. Memanglah zaman kita ini zaman teknologi, dunia tanpa sempadan. Tapi janganlah kita sampai menghina orang. Itu dosa yang kita lupa. Kan? Langkah kita, apa semua kita buat. Antara kita kena fikirkan, sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata tadi, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena fahamkan, kita ingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu jangan kita lupa terhadap apa yang telah kita lakukan, saya sebut tadi. Bukan sekadar nikmat yang kita pernah ingat. Dosa-dosa kita, dosa kita yang lalu. Okey, kalau hari ni usia kita 50 tahun. 30 tahun yang lampau. Apa yang telah kita buat? Kita kena ingat. Kena ingat balik Ustaz. Ya, 30 tahun lepas macam mana terjadi kehidupan kita, apa-apa semua. Kita kena ingat dan kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, mungkin aku ada dosa ketika itu. Mungkin aku dosa dengan ibu aku. Mungkin dosa dengan ayahku. Ayahku pun dah tak ada, ya Allah. Mak aku pun dah tak ada. Kan? Saya sidang penonton yang rahmati Allah SWT. Kadang-kadang saya tengok dalam wall-wall para sahabat kita, ustaz-ustaz kita, sono. Kan? Walaupun yang ditulis tu sebagai orang kata ringkasan dituliskan, tapi ingatan kita itu memberikan hati kita kelembutan. Kan? Macam mana? Sebagai contoh, kita tengok dulu orang tua dulu kan, ayah-ayah kita, pak imam masjid kita tu, wirid itu dibaca. Okey, secara habis, sebagai contoh. Kita hari ni tak nak lah baca wirid nafsi-nafsi. Allahu Akbar, kan tuan. Memanglah mungkin orang tu berwirid dengan diri dia sendiri, dia boleh wirid. Tapi ada orang yang hari tu baru masuk masjid. Hari tu baru dia nak kenal wirid. Apa salahnya kalau dia terdetik di hati kita ni, kita ingatkan bahawa kita baca ni untuk orang yang tak reti. Bukan semua. Sebab tu saya pernah baca dalam satu buku, dia tulis tentang usolli itu, niat usolli itu. Ulama ni menulis. Dia kata, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa ada kalanya kau menyebut usolli wahai Rasulullah? Dan ada kalanya kau tak sebutkan usolli itu. Kata ulama ni menulis, dia kata, ketika aku melihat di belakang aku itu, ramai orang yang dah faham. Maka aku tak menyebut usolli. Dan ketika mana aku menyebut usolli itu, ada di belakang aku tu yang aku lihat, kata Nabi, orang itu baru memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Indahnya dakwah Nabi SAW. Tu kita gitu tuan-tuan. Bukan kita cari jalan untuk permusuhan. Bukan kita cari jalan untuk menolak pendapat dan pandangan orang lain. Itu juga dosa.
kita tak tersilap. Kan? Apa halnya dengan keadaan yang saya sebut, dua keadaan tadi. Itu tuan-tuan kena faham. Sebagai kita sebagai guru, sebagai contoh kita sebagai ustaz, so kita kena fahamkan apa yang disampaikan oleh orang kepada kita. Macam lah isu saya sebut tadi, berbalah sama kita, ustaz-ustaz berbalah sama ustaz. Kan, masyarakat berbalah sama masyarakat, netizen berbalah sama netizennya. Tapi kita terlupa bahawa itu adakah dia mengundangkan dosa ataupun dia mengundangkan pahala pada kehidupan kita ini. Itu yang kita kena tengok. Kan? Alhamdulillah, sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar tak sedar kita ni hampir sejam lah saya bercakap. Hampir sejam lah. Itulah yang kita kena ingat tentang dosa kita ni. Saya pun tak diberi maklumat berapa lama saya boleh mengolahkan kalam saya, ataupun saya boleh nak cakap ni 1 jam ke 1.5 jam, tak larat lah kan. Kalau 1 jam ni kita dengar kuliah ni pun dah kira okey dah. Macam malam ni di wall saya sendiri pun ada 26 orang yang sedang mendengar. Alhamdulillah. Minta tolong share je kan. Di audio kuliah tak tahulah kita berapa orang apa semua kan. Itulah. Tengok dia punya akaun Fastaqim Global itu, kan, kalau kita nak menyumbang dan sebagainya, itu mungkin dosa kita nak dihapuskan dengan cara kita mengeluarkan infak sedekah sedikit, kan. Selalu kita dah sedekah subuh, sedekah untuk anak yatim, sedekah gerobok masjid sebagainya. Apa salahnya kalau kita di akaun Fastaqim Global ni kita masukkan sedikit wang kita untuk menjana balik dosa, menjana balik pahala, menghapuskan dosa yang telah kita lakukan. Di FB saya pun tu kita boleh tolong sama-sama kan. Pagi tadi pun saya dah war-warkan berkenaan dengan Al-Kali Zamzam ruqyah yang telah saya ruqyahkan, dan dicampur air mineral yang telah saya ruqyahkan, dan kita bubuk Al-Kali Zamzam. Di sana juga saya buatkan 21 ke 25 biji buah tamar ajwa yang telah kita ruqyahkan untuk sihir, santau dan juga apa yang diniatkan. Terpulanglah kepada orang tadi. Dengan nilai harganya tu, package tadi tu RM25. Niat tu wakaf. Saya masih tetapkan dengan niat wakaf. Kenapa? Kerana kita menyumbang. Kan, kalau kita memberi. Kalau kita beli, mungkin habis lah, tapi kita menyumbang untuk kesihatan orang, untuk kebaikan, untuk kebaikan. So insya-Allah Allah timbalkan. Mungkin Allah bagi saya kesihatan yang baik. Itu memang saya tak nafikan. Allah berikan kesihatan saya, alhamdulillah. Kurang saya menghadapi kesakitan, kurang saya menghadapi kesusahan. Tapi Allah berikan kepada kita nikmat yang perlu kita syukuri, kan. Pagi tadi juga saya kempen korban bersama saya, Yumas, kan. Boleh tengok di wall saya tu, kan. Kenapa? Kerana saya nak besarkan lagi, dan kita nak bagi lagi kepada penyumbang, kepada orang yang orang yang nak rasa nikmat tu, dan orang ramai juga nak merasa nikmat tersebut. Sebab tu saya usahakan. Sebab tu daripada awal tadi pun saya kata saya pergi tengok tempat korban apa sebagainya. Kenapa? Kerana kita ini, hidup kita ini berjamaah, dan hidup kita ini saling perlu memerlukan di antara satu sama lain. Kalau saya nak berkuliah seorang-seorang, kan, tanpa ada penontonnya, walaupun di FB, di audio kuliah sebagai contoh, tapi tetap ada yang melihatnya, kan, ada view, ada yang men-sharekannya. Tapi insya-Allah di sana juga penghapusan dosa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Yakin. Kenapa saya sebut gitu? Kerana mungkin di situ ada sebut ayat Quran, di situ ada sebut zikrullah, di situ juga ada menyebut tentang peringatan-peringatan dosa atau nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka di situlah yang Allah berikan kepada kita pahalanya kembali balik. Dosa yang terlalu kita lupakan, so kita ingat balik, oh aku dulu pernah dosa begini-begini, so kita hapuskan macam mana. Dengan taubat kepada Allah, kita mohon, ya Allah,
aku minta ampun kepadamu ya Allah. Aku mungkin ada kesilapan, aku ada kesalahan ya Allah. Dosa yang paling banyak aku lakukan ialah dosa yang orang tak tahu tapi engkau tetap mengetahuinya. Itu tuan-tuan. Dosa yang tersembunyi ya Allah. Dosa zahir mungkin orang nampak aku baik pada zahirnya. Tapi pada batin aku engkau mengetahui macam mana diri aku ya Allah. Kita minta. Sampailah kalau boleh keluar air mata ni. Ainan bakat min khasyatillah. Bila dia khusyuk, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu, tuan-tuan, saya baca dan saya ulama menyebut tentang doa tangan. Tuan-tuan tengok, ada satu ceramah Ustaz Wadi Anwar. Dia sebut, Ustaz Wadi, dia sebut macam mana letak tangan ini pun. Dan saya pernah dalam kuliah saya sebelum ini pun, masa di lembaga air dulu, bila dalam kitab La Tahzan, saya bacakan kitab itu tentang cara berdoa. Dia titipkan cara berdoa oleh para ulama kepada kita, ditampungkan tangan kita dua itu dan ujung-ujung jarinya menghadap balik kepada kita. Supaya apa? Kata ulama, supaya dapat dan memberikan kekusyukan dalam kita berdoa. Kalau kita berdoa macam ni, ada orang kita ni doa macam ni, kan, melainkan kalau dia faham doa tu dia sampai menitik air mata, dia khusyuk tak apa. Tapi ada orang ni terbuka, ada orang ni orang berdoa dia duduk main-main je, dia sembah kan, duduk kanan kiri tak nak. Itu kita cuba ubah diri kita, kan. Inilah yang kita perlu bersama-sama menilai dan lihat. Okey, dosa yang dilupakan, kan. 8 perkara tadi dalam kehidupan kita ini, tangan kita, mulut kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita, telinga kita, semua kita kena ingatkan jasad kita ini, dosa-dosa kita tu. Okey, ini di antara apa yang boleh saya huraikan kepada kita tuan-tuan semua. Kena ingat, di dunia ni kita boleh lari, mulut kita boleh kona, tipu. Macam tadi saya sebut peguam tadi, atau saya sebut hakim tadi, atau saya sebut penguasa tadi, boleh lari. Kaki kita boleh berjalan, tangan kita boleh berjalan, otak kita boleh menipu lagi. Tapi pada hari kiamat besok, semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pada hari kita dibangkitkan, kenapa catatan amal kita ini yang besar, yang kecil, yang kita masa itu baru kita teringat balik, Allahu Akbar, sidang penonton yang rahmati Allah Ta'ala. Tak ada apa dah bagi kita semua. Kerana kita dah berhadap dengan Rabbul Jalil. Allah akan menghitung, akan menetapkan keputusannya, imma ke syurga ataupun ke neraka kita. Wa'iyyazubillah. Sebab itulah kita minta kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka Jahannam. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab kubur. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada fitnah dunia dan fitnah Masihud Dajjal, Dajjal yang akan datang. Kita mungkin tak bertemu dengan Dajjal, tapi kita mati, sidang penonton yang rahmati Allah SWT, kita berada dalam kubur. Berapa lama kita berada dalam kubur? Kan? Kalau saya nak sebut, arwah ayah saya 30 tahun lebih dah berada dalam kubur. Okay. Mak saya sebagai contohnya dah 5 tahun dah. Bila kita ingatkan balik, so saya berkata, kadang-kadang kita terlupa. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, sidang penonton rahmati Allah sekalian, saya setiap selepas subuh, saya baca hadiahkan Fatihah. Kemudian saya hadiahkan 3 Qul Huwallah, 3 kali saya hadiahkan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa mereka dan mengampunkan dosa kita. Tips saja saya boleh bagi. Kita tak boleh nak apa orang kata, nak syarah lebih-lebih. Adakah sampai itu perbahasan pula di kalangan para ulama. So kita sebagai umat manusia ni ada tanggungjawab kita, ada pemahaman kita. Bila kita sampaikan itu, insya-Allah akan dihitung di hadapan Allah SWT. Jangan kita mengira yang kita buat ni hanya betul semua. Apa yang orang buat tak betul semua. So jangan kita kira pula, kita ni salah semua, orang betul semua. Tak boleh juga. So kita ambil tengah-tengah,
Yang mana baik kita terima, yang mana jahat kita tinggalkan. Jangan kita menjadi orang yang munafik. Orang munafik ni apa? Berpura-pura. Depan baik nampak, tapi dalam hati dia ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Samalah orang kafir tadi. Kan? Begitulah. Sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini sedikit tentang tajuk yang boleh saya kongsikan bersama dengan sidang penonton sekalian, iaitu dosa yang dilupakan. Okey, kita kena ingat balik belakang. Okey, kita ingat belakang balik. Minggu sudah jauh dah. Semalam apa dah aku buat? Okey, minggu sudah apa dah aku buat? Bulan sudah apa yang dah aku buat? Tahun sudah dosa aku macam mana? Okey. 2 tahun sudah macam mana? Sehinggalah 30 tahun sudah macam mana dosa kita. Kalau hari ni umur kita 50, saya sebut tadi. Dan ke depan ini kita baiki. InsyaAllah. Kita baiki. Sebenarnya, waktu pandemik ini, banyak mengajar kita. Kan? Al-Quran kita boleh khatamkan. Banyak mengajar kita boleh berselawat ke atas Nabi SAW. Duha kita boleh lakukan. Banyak rakaat. Qabliyah, ba'diyah kita boleh lakukan. Sunatnya. Kan? Zikir-zikir kita boleh ingatkan. Doa-doa boleh kita panjangkan. Terutamanya doa pandemik. Kita boleh baca doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, dengan sebab Engkau ampunkan dosa aku ini, ya Allah. Engkau angkatlah juga penyakit ini sekali, ya Allah. Setelah Engkau ampunkan dosa aku dan Engkau angkatkan dosa-dosa aku ini, Engkau hapuskan, maka hapuskanlah juga COVID ini, ya Allah. InsyaAllah, sidang penonton rahmat, ya Allah. Allah dah lama bagi kita nikmat. Allah uji kita. 2020, 2021. Kan? Setahun, lebih sikit. Tapi kita membayangkan dah macam, setahun lebih sikit kita bayang dah macam 10 tahun dah. Kan? Hari-hari tu saya kata tadi, hari-hari kita merungut. Kita merungut depan dalam wall kita. Tulis. Berapa ramai, kami dah tak boleh cari makan. Kami dah tak niaga. Kami dah ini. Saya bukan kritik tuan-tuan. Tapi saya ingatkan diri saya juga. Sebab saya juga seorang ustaz. Saya juga seorang ahli perniagaan. Businessman. Saya juga melakukan amal-amal kebajikan untuk semua masyarakat. Macam tu. So kita kena ingatkanlah apa yang kita lakukan ni. Kan? Semuanya mungkin barangkali adakah dia menjadi doa atau menjadi asbab kepada apa yang berlaku ini, kan? Allah angkat dengan keadaan yang segera. Tak? Itulah. Kita ni biasa, saya daripada dulu aku tak salah saya, umur saya dalam 20-an lah. 20 ataupun 30-an. Saya ingat lagi dulu. Seorang setiausaha, satu badan ini yang aktif. Dan sekarang pun memang aktif badan ni. Tak perlu saya sebut lah. Tapi orang tu dah tak jadi dah setiausaha kan. Saya tanya face to face lah. Menghadap dengan dia. Tuan, katanya, sesuatu perkara ni, satu benda ni yang akan di highlightkan ini berapa lama? Kata, tak lama Syekh. Dia kata, kita ambil masa dalam 2 minggu je. Okay. So, kalau kita berbalik-balik, dosa kita 2 minggu ni kita ingat tak? Kan? Dosa kita 2 minggu ni kita ingat tak? Dan tu sebab tu saya fikir, benda ni 2 minggu, betul tak? Betul. 2 minggu je. Okay. 2 minggu tu berapa hari? 14 hari je. Isu Palestin sebagai contoh. Bulan Ramadan yang lepas. Kan? Sekarang dah senyap dah. Slow dah. Tak ada bunyi dah. Kan? Itulah kita. Sebab itulah, bila dia sebut kat kita tu, oh betul lah. Kan? Apa yang berlaku ni, dalam kehidupan kita ni, begitulah yang kita ingat. Mungkin kita ingat 2 minggu lepas. Kan? Lepas habis 2 minggu ni, masuk bulan depan, kita lupa dah. Wallahu'alam. Begitulah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak dibagi lagi ni. Sama ada 1 jam 9 minit ni. Dah tak ada tulis apa-apa pun dekat saya ni kan. Kalau pengurus moderator kita malam ni, macam mana tuan moderator? Adakah dia minta untuk teruskan ataupun kita berhenti di sini? Sebab
malam-malam ni dia kali lama-lama sangat kan, santai je tuan-tuan. Bila kita dah santai ni, kita kira dah okey lah, alhamdulillah lah, insya-Allah lah. Kalau forum syok kan, sebab ada orang ni cakap, ni seorang je bercakap. 1 jam ni kira kuliah lah kan. Kita dah kuliah dah, dia audio kuliah, terpulang pada Ustaz Hihi katanya, okey. Terpulang pada saya ambil 1 jam 10 minit bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Mungkin ada perkataan saya yang mengundang dosa. Mungkin ada gelagat saya, cara saya, meh-meh saya cakap tadi apa semua yang mengundang dosa. Yang tuan-tuan puan-puan rasa tak betul apa semua, saya minta ampun. Saya minta maaf jika kesalahan itu mengakibatkan saya akan didakwa di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat esok. Saya minta tuan-tuan maafkan saya semua. Dan kita pada malam ini start, kan, kita cuba kan, beramal untuk melakukan kebaikan, menghapuskan segala dosa-dosa yang telah lalu dan hari ini akan datang. Kita cuba untuk menghapuskannya. Dengan cara apa? Yang pertama sekali kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan yang keduanya dengan cara kita beristighfar, banyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala dan minta pengampunan kepada Allah dengan kalam bahasa Melayu, bahasa yang kita fahami sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosa kita semua. Saya rasa cukuplah untuk malam ini. Sekadar kita pengisian pada waktu-waktu yang terluang ini, waktu pandemik ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita keseluruhannya dan menginsafi diri kita dan menjadikan kita orang yang bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak ada lain melainkan kita mengharapkan mardatillah, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma Tuhan kami merapak mendoa kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua bapa kami ya Allah, dosa kaum keluarga kami ya Allah, dosa kami yang dahulu ya Allah, dosa kami yang hari ini ya Allah, dan dosa kami yang akan datang ya Allah. Golongkanlah kami daripada golongan orang-orang yang bertakwa ya Allah, melakukan amal soleh untuk kami ya Allah. Redalah kami sebagai hamba-Mu di atas muka bumi ini ya Allah. Tidak ada pengampunan melainkan pengampunan daripadamu ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampunkan kami ya Allah, siapa lagi akan mengampunkan kami ya Allah? Maka ampunkanlah kami keseluruhannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita jumpa di siri-siri kuliah yang akan datang, di audio kuliah. Panjang-panjangkan agar ia menjadi nikmat dan juga menjadi berkat dalam kehidupan kita dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jumpa lagi insya-Allah. Sekian, terima kasih.